أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini. Dengan rezekinya Allah merezekikan kita di antara yang terpilih dari kalangan jutaan masyarakat di Malaysia khususnya untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan persinggahan kita di taman-taman syurga ini menjadi asbab untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang berkekalan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada barisan kru produksi rancangan Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kerana memilih rancangan Bual Bicara Agama ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru setiap hari, tidak pernah terlepas walaupun satu hari. Mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam majlis ilmu ini akan mempermudahkan dan juga menjadi salah satu asbab untuk kita mengumpul pahala sebanyak yang mungkin agar kita berasa tenang bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Jadi hari ini alhamdulillah hari Jumaat dan sudah semestinya ramai pada kita pada hari ini yang sewaktu mana bangun solat subuh sebentar tadi mengerjakan juga salah satu sunnah pada hari Jumaat, iaitu membaca ayat sajadah ataupun surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara pembakar semangat kita untuk terus meneruskan perjalanan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi hari ini 18 Disember 2020 bersamaan 3 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Kita sudah pun memasuki Jamadil Awal, kurang lebih 4 bulan saja lagi. InsyaAllah kita akan bertemu dengan bulan yang tercinta, iaitu Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Jadi insyaAllah seperti biasa, di dalam rancangan Tanya Ustaz, kita akan membincangkan pelbagai topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita selami dan dalami tentang ilmunya. Jadi sebelum tu, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu di skrin pada saat ini berkaitan dengan situasi semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam, 17 Disember 2020, sehingga jam 12.30 tengah hari, terdapatnya 1,220 kes baharu dan 1,214 daripadanya adalah penularan kes tempatan. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya 3 kes kematian baharu. Salam takziah kami ucapkan yang menjadikan jumlah keseluruhan 432 kes kematian di Malaysia. Dan sehingga kini terdapatnya 14,671 kes aktif dan keboleh jangkitan. Jadi sebagai peringatan buat kita bersama sidang penonton sekalian, ayuh sama-sama kita terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita dijaga ataupun kita menjaga diri kita di samping Allah menjaga kita, namun kita perlu juga berikhtiar agar Allah Subhanahu taala memandang ikhtiar kita itu sebagai satu usaha yang berpahala di sisinya. Insya-Allah tidak mustahil suatu hari nanti Allah pasti akan mengangkat wabak bencana pandemik COVID-19 ini daripada seluruh dunia, khususnya di negara kita Malaysia, insya-Allah. Jadi saudara penonton sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan lagi kesinambungan daripada topik-topik ataupun perbincangan sebelum ini dalam tafsir dan taranum menerusi surah Al-Ahqaf. Sekiranya sebelum ini daripada ayat 1 hingga 8 telah pun dibincangkan oleh Dr. Farid Ravi Abdullah, dan juga ayat 9 hingga ke ayat ke-16 telah pun dibincangkan oleh
Dr. Luqman Ibrahim, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi menerusi surah Al-Ahqaf daripada ayat 17 hingga 20 bersama dengan kita salah seorang ahli Al-Quran, salah seorang memang pakar di dalam bidang ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz pun ceria pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua pun turut ceria di samping kita menimba ilmu pada pagi ini. InsyaAllah. Jadi sidang putus sekalian, pada pagi ini kita membincangkan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi apa salahnya sekiranya kita mengambil naskah Al-Quran yang terdekat dengan kita, sekiranya tidak ada wuduk, boleh mengambil ataupun menggunakan tafsir Al-Quran, ataupun yang lebih mudah sekarang ini menggunakan gadget smartphone masing-masing. Kita bukalah aplikasi-aplikasi Al-Quran yang ada. Jom sama-sama kita di samping mendengar bacaan Ustaz, kita bertadabbur dengan ayat-ayat tersebut insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya ni bolehlah Ustaz memperdengarkan kepada kami sedikit daripada bacaan pada ayat 17 hingga 20 surah Al-Ahqaf. Tafadhal mashkura Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Da'i Luqman. Nah, seterusnya yang saya hormati, yang saya muliakan tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin serta muslimat, penonton kepada rancangan kita Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada pagi ini Allah SWT bagi kita rezeki paling mahal. Rezeki paling mahal, rezeki masih hidup lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan rezeki. Mungkin kita anggap benda ni dah biasa, lepas tidur mestilah bangun Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang bangun, ada orang tidur tak bangun-bangun lagi dah. Dia bangun dia dengar soalan ma rabbuka. Masya-Allah. Ya, ada orang macam tu. Ada orang bangun tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba tangan dah tak boleh bergerak dah tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang bangun, mungkin dia bangun dengan mendapat khabar buruk, wallahu alam ya. Hari ni Allah SWT bagi kita, mula-mula ni pun dia dah bagi kita good news. Kita bangun dalam keadaan baik, pagi tadi alhamdulillah ya. Kunci jam loceng pukul 5 pagi, dapat bangun, sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Kita mulakan hari dengan langkah kanan. Ada zikir, ada bacaan Al-Quran, lepas tu ada yang mungkin pergi surau, sembahyang berjemaah, kalau tak pergi surau pun sembahyang bersama keluarga di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu kita sambung dengan menonton rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin ada di antara kita yang sudah bersiap-siap nak pergi kerja dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah bekerja. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan good news. Ini semua rezeki, ini semua nikmat. Tak ramai orang dapat. Tak ramai orang dapat. Jadi saya nak mulakan hari kita pada pagi ini, kita dapat bertemu dengan bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah ya. Dalam keadaan macam-macam problem yang dihadapi oleh manusia sekarang, problem yang paling besar satu dunia hadapi ialah masalah COVID macam Da'i Luqman cakap tadi ya, masalah yang terbesar. Tapi sekarang kita nampak Allah SWT tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perlahan-lahan dia bagi kita solution. Alhamdulillah, kita doa sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama ikhtiar tak tinggal. Ya, kita tawakal kuat, ikhtiar pun kuat. Ini dua ada tuan-tuan dan puan-puan ya. Penentu kejayaan manusia ikhtiar dan juga tawakal. Kalau bahasa mudah dia, kono rajin, lepas tu kono yakin. Tu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dua-dua kita buat, insya-Allah mudah kita hidup dunia akhirat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pagi ini di dalam taman syurga kita, Tanyalah Ustaz, kita nak menyambung pembelajaran kita di dalam surah Bukit Pasir. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Al-Ahqaf ini maksudnya Bukit Pasir, satu kawasan kediaman suatu ketika dahulu. Ni dah cerita beribu-ribu tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan ya. Cerita kaum Ad ya, cerita Nabi Hud. Nabi Hud masih ada lagi makam dia. Di mana Ahqaf ni Ustaz? Di Yaman. Kalau anda semua pernah pergi Yaman ataupun mungkin lepas habis COVID ni ada kesempatan pergi Yaman tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tak menarik macam kita selalu pergi tengok Eropah dan sebagainya lah kan. Tapi dia menarik dari sudut nak menambah iman. Kita mengaji tiap-tiap hari ya. Bila cerita bukit, bukit ni ada. Bukit ni ada. Kalau kita nak tambah iman, nak tambah apa ni Ustaz? Nak tambah yakin dengan ayat Al-Quran.
nak nengok bukit ni, nak nengok makam Nabi Hud ataupun kawasan tempat Nabi Hud berdakwah, masih ada lagi tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ni dia kalau nak mudah dia yakin, dia kena nengok. Betul. Dia kena nengok. Ya, bahasa Inggeris dia apa? Seeing is believing. Dah nengok baru percaya. Dan Allah SWT kata, ni semua yang kami sembang dalam Al-Quran ni bukan cerita dongeng. Ni bukan cerita mistik, tahayul. Tak. Ini cerita benar. Tapi dia dah lama berlaku. Jadi sejarah. Kita belajar sejarah sebab kita nak belajar bagi kehidupan kita ni lagi cantik. Sebab bila kita belajar sejarah, orang dulu buat salah, kita tak nak buat salah yang sama. Orang dulu buat perkara betul, kita gandakan 10 kali ganda perkara yang betul itu. Itu cara dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan mari kita mulakan pembelajaran kita. Surah apa tadi? Al-Ahqaf. Silibus kita pagi ni ialah ayat 17 sampai ayat 20. Kenapa saya ambil tengah-tengah, tak ambil daripada awal? Tuan-tuan dan puan-puan, pengikut setia rancangan Tanya Ustaz pun tahu ya. Kita ni sebenarnya pembelajaran kita ni berkesinambungan. Dah cerita dah sebelum ni kan Ustaz Farid Ravi ya. Awal-awal surah Al-Ahqaf Ustaz Farid Ravi dah ceritakan. Lepas tu disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman kita ya. Kemudian hari ni saya sambung. Nanti lepas ni minggu depan adalah ustaz lain sambung. Siapa yang ikut tiap-tiap hari ya, ada masa tiap-tiap hari, mereka sebenarnya beruntung dapat belajar Al-Quran percuma. Picit your TV tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekarang ni pun kalau TV ada problem ke apa ke, Facebook pun dah ada, masya-Allah tabarakallah ya. Ini semua nikmat. Cara mudah nak belajar mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala melalui kefahaman kitabullah Azza wa Jalla. Baik, kita mulakan seperti yang Dai Luqman sebutkan tadi. Kita baca dahulu ayat 17 sampai ayat 20. Tuan-tuan dan puan-puan, saya galakkan anda buka Al-Quran sekarang. Muka surat 504. Ya, 504 saya akan baca dahulu. Sambil tu kita perhatilah sikit-sikit tajwid panjang pendek dengung dan sebagainya. Kita ambil barakah. Al-Quran ni kitab yang ada barakah, ada kebaikan yang banyak. Kita kalau tak baca, pegang je pun dapat pahala. Tengok je pun dapat pahala. Baca lagi banyak pahala. Kata Rasulullah SAW, ni nak bagi hadiah free ni ya. Satu huruf yang kita sebut, alif contoh, dah 10 pahala. Lam, dah 10 pahala. Mim, dah 10 pahala. Senang sebenarnya nak kumpul pahala ni. Jom kita sama-sama ya. Baik, mari kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين
كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Sadaqallahul Azim. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan bacaan ayat yang ingin kita tadaburkan pada pagi ini, iaitu ayat 16 sehinggalah ayat yang ke-20. Baik, saya mulakan perbincangan kita dari dalam ayat yang ke-17. Sebelum tu saya nak maklumkan latar belakang sedikitlah surah Al-Ahqaf ni tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Ahqaf ni merupakan satu surah yang termasuk di dalam grup surah Hawamim kita panggil. Apakah surah Hawamim? Surah Hawamim merupakan surah yang awal dia, ayat pertamanya dimulai dengan kalimah Hamim. Hamim. Dalam Quran ada 7 surah tuan-tuan dan puan-puan. Berturut-turut daripada surah Ghafir sampai surah Al-Ahqaf. Surah Ghafir dia start dengan Hamim juga tuan-tuan dan puan-puan. Juz 24. Lepas tu dia surah Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Jasiyah dan yang terakhir surah yang kita bincang sekarang iaitu surah Al-Ahqaf awal juz 26. Surah Hamim. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Ahqaf ini ayat pertama dengan ayat kedua dia sama bunyi dia, copy and paste lah kita kata. Lebih kurang sama dengan surah sebelum dia, surah Al-Jasiyah. Surah Jasiyah pun start dia sama. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Surah yang kita baca pagi ini pun sama. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Sama. Tapi yang lain dia ayat nombor 3. Ma khalaqna samawat dah lain dah. Inna fi samawat dalam surah Fussilat Jasiyah dah lain dah tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa kelebihan dia surah Hawamim ni ustaz? Ada kelebihan ya. Nanti kita cerita panjang lagi lah tuan-tuan dan puan. Anda selalu follow rancangan Tanyalah Ustaz, nanti kita dapat tahu ilmu tersebut. Yang ni saya bagi tahu dia punya mukadimah. Satu lagi saya nak tambah. Surah Hawamim yang ada 7 ni semua turun dekat Mekah. Semua turun dekat Mekah. Apa fungsi ilmu ni? Informasi turun kat Mekah ni apa guna dia? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ataupun dalam bahasa istilah ulumul Quran, ayat-ayat makkiyah kita panggil ya, ayat-ayat makkiyah, maknanya surah ini banyak bercerita tentang keimanan. Tentang Rasulullah SAW nak meyakinkan orang Arab pada waktu tersebut mula-mula dengar agama Islam, mereka ni tak pernah, dah lama lupa tentang agama Islam, ada yang tak pernah dengar. Jadi ayat-ayat yang diturunkan untuk assist, untuk bantu dakwah Rasulullah SAW pada waktu tersebut, kebanyakannya menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang hal-hal keimanan. Macam mana nak yakin dengan Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang diintroducekan oleh Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak cinta. Jadi yang ni semua maklumat-maklumat yang dimula-mula disampaikan ni, dia tak banyak cerita hukum hakam lah. Dia tak banyak cerita tentang do and don't, halal haram ni, dia kurang cerita. Yang tu banyak sembang waktu Rasul berada di Madinah. Mula-mula ni nak bagi yakin dulu. Nak bagi orang cakap jatuh cinta dululah tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah jatuh cinta, dah masuk Islam, bahasa kita nanti mudah. Itu ke latar belakang. Surah Hawamim banyak cerita perkara tersebut. Baik, kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-17. Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idadini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Baik. Ni ayat ni sebenarnya apa main fokus dia? Tuan-tuan dan puan-puan, main fokus ayat 17 ialah cerita tentang anak. Anak derhaka.
Allah. Itu tema dia. Kalau anda semua ada tonton rancangan Tanyalah Ustaz minggu lepas, kalau tak salah saya, Al-Fadhil Ustaz Luqman ya. Betul. Ustaz Luqman dah cerita dah ayat 15, ayat 16 ya, dah cerita. Kalau anda lihat sebelum tu ayat 15, tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita tentang ciri-ciri anak yang baik. Itu cerita anak baik macam mana perangai dia. Dia selalu doakan mak bapak, lepas itu dia menghargai mak bapak, dia hormat, dia bantu, dia tolong, dia take care. Lepas tu bila dia umur cecah umur 40 ya, 4 series ke atas ni, dia banyak fikir nak buat baik. Dia banyak fikir nak bertaubat. Ini ciri-ciri anak yang baik, anak yang soleh lah kita panggil. Sekarang Allah SWT cerita anak yang durhaka, anak yang tak baik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni sangat relevan dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada anak faham lah. Kita mula-mula dapat anak, masa anak tu baby kecil dekat atas tangan kita, kita susukan ya. Jenis badan dia pun lembik, tak pandai jalan. Waktu tu semua tuan-tuan dan puan-puan happiness. Happiness ya. Anak umur 1 tahun sampai umur 5-6 tahun ni, kita happy ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia sihat lah ya. Dia jenis anak tu baik menurut tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yalah, kita kata manusia ni bila dia makin membesar, dia berubah perangai dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila makin besar ya, kita cuba sekolahkan dalam keadaan yang terbaik, tapi belum tentu dia jadi baik. Belum tentu dia jadi baik. Kadang-kadang ada anak yang bagus, kadang-kadang ada anak dia bagi kita ujian. Macam mana kita nak menghadapi semua tersebut? Kita perlu mengaji baca Quran surah Al-Kahf. Ada diceritakan kriteria anak-anak yang durhaka, bagaimana cara kita nak menangani, mendidik anak-anak tersebut. Kita sambung lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, cerita dia best. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, cukup menarik perbincangan kita pada pagi ini dengan tema yang seperti mana dikatakan oleh yang berkata Ustaz tadi, iaitu berkaitan dengan anak durhaka dan bagaimanakah cara untuk kita nak mengatasinya. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut tentang topik ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sudah bertemu sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dengan topik membincangkan berkaitan dengan ilmu tarannum dan juga tafsir kita pada pagi ini, menerusi surah Al-Ahqaf ayat 17 hingga 20 bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub kita. Sebentar tadi sudah diterangkan kepada kita beberapa info yang kita jarang-jarang dengari, antaranya surah Al-Ahqaf ini termasuk di dalam grup ataupun kumpulan surah Al-Hawamim, iaitu di mana bermula dengan ayat-ayat Hamim dan juga ada terdapatnya 7 surah di dalam kumpulan Al-Hawamim ini. Jadi ini merupakan di antara input-input yang penting, yang menarik, yang kita jarang-jarang ketahui. Jadi apa kata sambil kita mendengar ulasan daripada yang berbahagia Ustaz, kita ambil catatan nota. Ingat ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut adalah berkaitan dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nampak Allah sebutkan bahawa ilmu itu apa-apa pun kena dengan ada qalam, ada pena, ada tulisan untuk kita dapat, dan insya-Allah kita akan ingat untuk tempoh masa yang panjang insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi jom sidang penonton sekalian, kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat kita di Facebook daripada Puan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah yang berlaku kepada anak-anak yang degil dan tidak mahu mendengar nasihat kedua ibu bapa mereka seperti yang terkandung dalam ayat ke-17 surah Al-Ahqaf? Adakah ibu bapa mereka boleh membantu anak mereka di akhirat kelak setelah diberikan hukuman yang anak mereka lakukan di dunia? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz boleh teruskan untuk pencerahan bagi ayat 17 surah Al-Ahqaf. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Saya cadang tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak menjawab soalan tersebut, kita sembang dulu ayat 17. Sebab tadi kita belum sembang habis ya. Kita sembang dahulu. Baik. Ayat 17 ni mengatakan begini, ada anak-anak pada zaman Rasulullah SAW ni tuan-tuan dan puan, ada anak yang dah mula deraka. Ada anak yang deraka waktu tu mak bapak dia ajak mereka beriman.
ajak buat baiklah tuan-tuan dan puan. Ajak jadi anak yang soleh. So apa kata anak-anak ni yang jenis degil-degil ni, dia kata apa? Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma. Dia pun bercakap kepada mak bapak, dia kata uffil lakuma. Uff ni maksudnya tuan-tuan dan puan satu istilah. Istilah anak ni dia herdik mak bapak. Dia cakap kasar dengan mak bapak. Kalau kita, apa mak ni? Macam itulah, kita sembang macam itulah ya. Mak suruh semayang, alung ya, bangkit semayang subuh ya. Lepas tu alung tu pun cakap, apa mak ni, kita dah besar, kenapa nak togo-togo benda ni? Tahulah kita buat sendiri. Nampak suara tinggi, bahasa kasar, dia tak suka kena tegur ni. Saya kata tadi, anak-anak bila dah besar, kadang-kadang perangai dia 100% berbeza dah tuan-tuan dan puan. Daripada yang kecil dulu senang, kita bawa pergi makan dia ikut. Kita suap makan elok dia semua. Dah besar dia dah ada minda dia sendiri. Ada anak yang macam tu. Zaman dulu pun begitu tuan-tuan dan puan. Zaman dulu waktu tu mak bapak dia dah beriman, dia ajak anak dia beriman. Anak dia kata, dia tak nak beriman. Bukan setakat dia tolak dengan baik, tapi dia apa? Dia herdik. Macam saya kata tadi. Ufil lakuma, ya. Ini cerita melawan lah tuan-tuan dan puan ya. Dia naik suara, dia tak bersyukur. Lepas tu dia kata apa lagi? Ata'idadini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Adakah mak abah sekarang ni nak takutkan saya kalau saya tak ikut Islam ni? Ya. Mak bapak selalu bercerita, ni zaman tu tuan-tuan dan puan. Mak abah ni ceritalah, masuklah agama Islam ni, kau tidak nanti waktu hari kiamat berlaku susah hampa nanti. Dia cerita benda baik, cerita tentang nanti ada dalam kubur ada azab, hari kiamat ni ada neraka dan sebagainya. Dia bagi tahu perkara tu bukan nak menakutkan, tapi dia nak memperingatkan. Hati-hati, benda ni bahaya ya. Macam kita lah bawa kereta laju-laju ya, ada orang ingatkan hati-hati tu depan tu ada speed trap. Dia bukan nak menakutkan nak kena tangkap polis ke apa ke, tak ya. Tak nak kena saman, rugi nanti. Tapi yang jenis tak makan cakap ni tuan-tuan dan puan, dia kata apa tuan-tuan dan puan? Dia cakap ni semua mak cakap ni nonsen, dia kata. Allah. Ya. Dia kata semua ni mana ada ya. Wa qad khalatil qurun min qabli, dah berkurun-kurun dah. Dulu atuk meninggal, moyang meninggal, kubur ada dekat situ, tak pernah saya nampak lagi pun depa bangkit. Cakap dia ni tuan-tuan dan puan, dah lah tadi mula dia herdik. Dia tinggi suara, dia akan hajaklah orang cakap. Lepas tu cara cakap dia tu dia perli. Dia perli mak bapak yang daripada kecil membesarkan dia ni. Dulu tuan-tuan dan puan, mak bapak ni lah yang berusaha payah bagi dia makan, bagi dia minum, jaga dia daripada tak kena gigit nyamuk, sekolahkan dia, bergolok bergadai nak cari duit hantar pergi tuition dan sebagainya. Dah elok pandai belajar sampai luar negeri ni, dia nak dictate tu perkataan dia. Ni saya guna cara perkembangan sekarang. Ramai anak-anak macam ni tuan-tuan dan puan. Bila dah rasa pandai ni, dia lupa diri. Dia dictate mak bapak. Dia rasa apa yang mak bapak cakap ni benda tak relevan. Cerita apa petua zaman dulu-dulu ya, tak relevan. Masih lagi nak sembang tentang agama, masih lagi nak nasihat saya. Ada anak-anak macam tu. Dan Al-Quran cerita zaman dulu pun ada. Cuma mungkin topik cara dia melawan tu berbeza dengan sekarang. Perangai masih sama. Wahuma yastaghisanillah. Mak bapak ni tuan-tuan dan puan, dia ada satu perkara yang cukup mahal yang anak tak tahu. Iaitu apa perkara yang mahal ni? Macam mana pun anak ni kadang-kadang dia tinggi suara dan sebagainya. Mak bapak ni jenis hati tu, dia pandang anak, mata dia pandang dengan kasih sayang. Dia tak sampai hati lagi tahu nak doa benda yang bukan-bukan. Dia angkat tangan, dia doa juga. Wahuma yastaghisanillah. Dia doa apa tuan-tuan dan puan? Dia doa, ya Allah, ya, tolong ya Allah, bagi hidayah kepada anak aku. Bergenang air mata dia tuan-tuan dan puan. Bergenang air mata. Sebab apa? Dia ingat banyak happiness, memori yang ada lagi dengan anak yang sekarang ni dah mula lain macam perangai ni. Dia masih ingat memori dia bawa anak-anak ni pergi makan jalan-jalan, taman bunga, pergi bercempera dekat sungai. Dia ingat benda tu tuan-tuan dan puan. Dia ingat lagi waktu budak ni masa kecil dulu demam panas cukup apa, dia dodol sampai 3-4 jam, dia tak tidur, sakit belakang tak apa. Dia masih ingat. Sebab tu bila dia angkat tangan, dia doa tuan-tuan dan puan, mata habis air mata bergenang ni, ya. Dia doa yang terbaik. Ya Allah, hanya Engkau saja yang boleh guide hati anak aku ni. Tolong bagi dia hidayah ya Allah.
ya tarik dia pelan-pelan kembali ke pangkal jalan. Lepas tu dia kata apa? Wailaka amin. Tolonglah beriman. Ni ayat Quran ni tadi saya baca ya. Tolonglah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak nanti susah hidup hampa. Susah hidup hampa. Tapi anak-anak yang jenis keras hati ni, degil kepala ni, kita cakap baik ke, kita cakap tak baik pun tuan-tuan dan puan, dia kata apa? Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ni mak ni banyak cerita benda-benda dongeng ni. Ya, sewaktu tu cerita tentang iman kan. Cerita tentang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So anak ni dia perli lagi mak bapak macam tu. Dia kata ini semua cerita dongeng lah mak, ya. Kita sekarang ni mana ada cerita mati hidup balik ni, mana ada. Ini semua benda tahyul. Ya, mak bapak dah kena tipu dah dengan tu Muhammad tu. Ini anak durhaka tu cakap tuan-tuan dan puan-puan ya. Anak yang sekarang ni apa pula tuan-tuan dan puan? Bila mak abah tegur semayang dan sebagainya, dia rasa annoying. Dia cakap, ni kita cerita ekonomi COVID ni lagi penting lah mak. Cerita semayang-semayang ni nantilah dulu. Ada anak macam tu tuan-tuan dan puan. Saya bercerita pagi ni, anda semua dah ada anak lagi besar, betul tak? Anda faham keadaannya. Kita anak ni tuan-tuan dan puan, dia ada anak best. Ada anak yang bagus. Jenis cakap sekali menurut. Tapi ada anak test. Test ni ujian. Anak yang macam mana? Yang jenis degil, yang gemar tengok benda-benda, memori-memori yang negatif saja terhadap kita. Bukan tak ada kita ni bagi memori positif. Kita bawa jalan-jalan apa semua itu ini. Tapi yang jenis hak kena cubit sekali itulah dia ingat sampai mati tuan-tuan dan puan. Yang jenis hak kena gotan sikit itulah tuan-tuan dan puan, dia ingat, dia judge kita based on that negative memory. Ini tuan-tuan dan puan yang kita sebutkan sebagai anak durhaka, wallahu a'lam. Dan tuan-tuan dan puan kembali kepada persoalan tu tadi. Kita dah cerita ayat 17, baru kita kembali kepada persoalan. Persoalan yang ditanyakan oleh Nurul Huda Tajuddin. Apa yang berlaku kepada anak-anak yang degil ni Ustaz? Macam mana? Apakah yang berlaku pada anak-anak yang degil ni? Apa yang berlaku pada anak yang degil? Neraka lah tempat dia tuan-tuan dan puan. Kalau tak sempat bertaubat. Dia bukan confirm ya. Kalau tak sempat bertaubat, masih rasa dia betul ya, dia tak nak minta maaf kepada mak bapak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak cakap neraka tempatnya, kita bukan orang yang nak menghukum, tapi Tuhan kata begitu tuan-tuan dan puan-puan. Redha Allah SWT, dia dah dikaitkan, dia dah diletakkan syarat, dia based on, kalau kita nak dapat redha Allah SWT, dia mesti based on redhal walidain. Dia dah ikat. Ada ayat Quran pun kata begitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah SWT dah ikat, dah meterai dah ni tuan-tuan dan puan-puan, nak dapatkan ya redha Allah SWT, kena ikut sama redha mak bapak mesti ada. Mak dan bapak, jangan fikir mak ya. Mak dan juga bapak sama. Dia kata walidain tu maksudnya kedua-dua, ibu dan juga bapa. Walaupun tak nafikan mak ni dia berat sikit lah daripada bapa, tapi dua-dua kena dapat. Dua-dua kena dapat, baru kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kita dah besar sekarang ni, jenis solat hajat rajin ke, tahajud rajin ke, orang kuat masjid ke, suka bersedekah ke, dah rajin buat baik. Tapi dalam masa yang sama, kita dah tak bertegur sapa dengan mak 5 tahun. Dah tak balik kampung 6 tahun. Balik rumah cakap bentak-bentak dengan mak bapak. Kita orang tua kat rumah tu dah sakit-sakit, kita buat tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap tu orang pagi ni minta maaf nah tuan-tuan dan puan-puan. Semua amal ibadah kita tu nothing useless lah tuan-tuan dan puan-puan. Selagi tak dapat tu cop moho kebenaran, iaitu redha daripada mak bapak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, dan juga daripada Puan Nurul Huda Tajuddin bertanya juga Ustaz soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan adakah ibu ayah ni mampu untuk menyelamatkan anak mereka setelah mana mereka mendapat hukuman di akhirat kelak? Jawapan dia wallahu a'lam. Tu jawapan dia. Memang tak dinafikan ya, pada hari kiamat nanti ada beberapa orang-orang mukmin yang soleh. Mereka ada diberikan kebenaran syafaat. Syafaat ni maksud dia apa? Membantu orang lain ya. Selagi tertakluk kepada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan dia wallahu alam. Yang penting kita doa macam ni. Selagi anak-anak tu tak meninggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita
minta dia supaya kembali ke pangkal jalan. Dan satu lagi lah, mak bapak ni pun satu juga, janganlah ketekak sangat ya. Dah tahu dah dia ada lesen besar ya. Oh ya, dia guna lesen besar tu, dia tak nak ampunkan anak Pasal tu. veto. Oh, kuasa veto aku ada, dia kata kan. Hampa ni nanti syurga bawah kaki aku. Lepas tu dia pun guna lesen besar tu, dia jenis tak nak mampunkan anak ni. Tak boleh juga tuan-tuan dan puan-puan. Nanti Tuhan tanya, hampa ada lesen besar, pasal hampa abuse. Salah guna. Tu cerita dia. Mak bapak kena ingat juga ya. Memang betul masing-masing ada salah, tapi masing-masing pun ada tanggungjawab. Kalau anak-anak tu dah minta maaf, kita maafkanlah tuan-tuan dan puan ya. Dan dalam masa yang sama kita doakan supaya Allah SWT bantu kita semua mendapat hidayah insya-Allah, wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sebenarnya surah ayat yang ke-17 ini memberikan satu tamparan yang hebat buat kepada anak-anak muda juga ataupun kepada kita sebagai anak yang masih lagi memiliki ibu ayah. Sekiranya kita ada pernah terguris hati atau perasaan mereka, masih lagi ada kesempatan untuk kita memohon keampunan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita memohon keampunan, Allah lindungi kita daripada diazab olehnya di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit peringatan dan juga pengumuman buat sidang putus sekalian. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita naraikan persoalan berikut ini pada sahabat kita dari Puan Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang rahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah cara yang terbaik bagi seorang anak pernah menderhakai kepada kedua ibu bapanya setelah menyesali tetapi kedua ibu bapa sudah pun meninggal dunia? Derhaka yang macam manakah boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimanakah kesan dalam kehidupan serta balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak yang derhaka? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu yang keliru. Terima kasih Ustaz Asrafi dan anak anda dan Encik Luqman. Okay, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih ibu kita yang mendengar satu soalan yang cukup menarik buat kita bersama untuk ambil iktibar. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Johari Hasnah yang bertanya. Bagi saya soalan ni sangat-sangat relevan. Tapi tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak teruskan bagi pandangan terhadap soalan ini, saya nak ajak anda. Saya nak ajak anda hari Isnin depan dalam FB saya, Ustaz Asraf, ASRAFF, kami ada buat tadabbur surah Yasin pukul 9 malam. Kalau anda nak fahami surah yang kita baca tiap-tiap minggu daripada kecil dulu, tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput ya, percuma tapi dekat FB ya, Ustaz Asraf. Anda pergi sekarang di Ustaz Asraf, saya ada nak bagi ibu percuma umrah ke langit, umrah ke laut pun ada. Pergi sekarang ya, Ustaz Asraf. Nanti hari Isnin kita jumpa jam 9 malam. Baik, kita kembali kepada soalan Puan Johari Hasnah ni. Soalan ni bagus. Cerita tentang kita ni dulu ada ibu bapa, tapi waktu masa mereka ni hidup, kita ada buat kesilapan. Jenis kita tak jaga mereka betul-betul. Kadang-kadang kita ni tak layan mereka, cakap pun cakap nada tinggi dan sebagainya. Dan kemudian mak bapak ni dah meninggal. Kita pula alhamdulillah sekarang ni dapat hidayah. Menyesal sangat kita fikir ya. Kita fikir apa kesilapan yang kita buat tu, kita rasa menyesal sangat. Kita nak minta maaf dengan mak bapak, mereka dah tak ada, tuan-tuan. Minta maaf, mereka dah tak ada. Jadi sekarang ni macam mana cara untuk kita bertaubat dan kita nak berbakti kepada mak abah walaupun mereka dah meninggal dunia? Lebih kurang soalan lebih kurang begitu. Baik, cara dia tuan-tuan dan puan-puan ni, kata ulama, antara cara kita nak berbakti kepada mak bapak ialah yang pertama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta maaf, ya Allah, dulu aku ni waktu muda-muda aku ni tak banyak dapat kesedaran, aku banyak ikut hati ya Allah ya. Sekarang bila dah banyak dengar ceramah, dengar kuliah, banyak mengaji dan sebagainya, aku tahu dulu aku banyak buat salah dengan mak bapak aku. Kita minta maaf sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita, dalam istighfar kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, kita perlu faham mak bapak dengan anak ni dia ada hubungan yang special. Walaupun dah meninggal, hubungan tersebut masih ada. Masih ada, tuan-tuan dan puan. Tapi tak adalah kita panggil, kita cakap jumpa balik mak tu hidup balik, dia bagi sembang makan roti canai bagi, tak ada. Hubungan maksudnya kita nak bantu mereka di alam lagi satu tu masih ada. Kita sekarang alam dunia, depa dah masuk alam barzah. Boleh bantu lagi tak ni Ustaz? Boleh. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Macam mana caranya? Yang pertama, kita banyak doa. Banyak doa, tuan-tuan dan puan-puan. Doa kita ni kepada mak bapak yang selalu kita baca, Allahumma ufirli
zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolong ampunkan dosa silap saya, tolong ampunkan semua dosa silap mak bapak saya. Dan kemudiannya, ya Allah, mereka dah meninggal, mereka ada dekat kubur tu, tolong sayangi mereka. Warhamhuma, jaga mereka baik-baik, kasihi dan kasihani mereka. Dulu mereka jaga saya cukup baik, ya Allah. Saya tahu Engkau Tuhan yang maha baik. Tolong jaga mereka baik-baik. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam mereka jaga kami baik-baik. Yang kedua, itu jawapan dia. Kita berdoa untuk on behalf mak bapak, dan kata ulama, doa kita ni walaupun selalu kita baca, tak ramai tahu bila kita berdoa ada banyak siksa kubur mak bapak atau tuan-tuan dan puan akan diringankan atas asbab anak berdoa untuk mak bapak. Itu antaranya. Masa dan habis ni nanti saya cerita lagi ya tuan-tuan dan puan, ada banyak lagi. Wallahu alam. InsyaAllah itu adalah dua jawapan pertama pada yang berbagai ustaz berkaitan dengan cara bagaimana untuk kita meminta maaf ataupun mohon keampunan pada ibu ayah kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi adalah dengan bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Dan yang keduanya adalah kita sentiasa mendoakan kepada ibu ayah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau nak tahu jawapannya dengan lebih lanjut, yang ke mana-mana teruskan bersama dengan kami. InsyaAllah sebentar saya dengan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu berukhuwah pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan satu topik yang cukup menarik pada hari ini berkaitan dengan surah Al-Ahqaf dari ayat 17 hingga ayat ke-20. Alhamdulillah, sebentar tadi Ustaz telah pun menerangkan kepada kita banyak berkaitan dengan ayat ke-17, berkaitan dengan ciri-ciri dan juga berkaitan dengan sifat-sifat anak derhaka ini. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan yang menjadi iktibar buat kita bersama. Kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen pada saat ini. Dan kepada saudara-saudara serumpun kita, sahabat-sahabat kita daripada Singapura, Indonesia, Brunei dan sebagainya yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh dengan melakukan satu tugasan yang cukup mudah, iaitu menekan butang kongsi. InsyaAllah ianya memberikan satu manfaat buat kita bersama. Dan juga kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan juga melalui Facebook, sekiranya ada sebarang persoalan, jangan diajukan melalui ruangan komen di live Facebook tersebut, tapi keluar sebentar, scroll ke bawah, nampak gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Ashraf Ayub kita, boleh bertanyakan soalan di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang berbagai Ustaz untuk kita mendapatkan jawapannya bersama-sama. Jadi Ustaz, sebelum kita berhenti berehat tadi, Ustaz telah pun menerangkan kepada kita dua ciri-ciri ataupun cara untuk kita nak meminta keampunan kepada ibu ayah yang sudah pun meninggal dunia. Jadi Ustaz, dikhabarkan ada lagi sambungannya Ustaz, silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi jawapan kepada persoalan tadi, iaitu kalau mak bapak dah meninggal, macam mana kita nak berbakti kepada mereka? Pertamanya, saya sebutkan tadi, bertaubat. Kita yang bertaubat. Ya? Kalau kita dulu selalu ada problem lah dengan mak bapak, ada isu, kita banyak-banyak bertaubat. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala khilaf kita. Yang kedua, doakan mak bapak. Baca doa apa Ustaz? Doa yang famous tu lah, yang tadi saya baca. Ya, Allahumma ghfirli tu. Oi, power doa tuan-tuan dan puan. Itu doa daripada ayat Quran tu sebenarnya. Ya, power doa tu ya. Kemudiannya kita banyak sedekahkan on behalf mak abah. Sedekah on behalf mak abah ni memang sampai. Maknanya kalau kita sedekah, kita niat. Kita sedekah duit ke, kita sedekah whatever lah, Quran ke masjid dan sebagainya. Kita niat, ya Allah ni aku sedekah untuk arwah abah, untuk arwah mak. Sampai ke tidak pahala tu untuk mereka? Sampai, tuan-tuan dan puan-puan? Sampai. Maknanya boleh bantu lagi mak abah, tambahkan lagi dia punya pahala amal jariah. Walaupun mak abah tu dulu mungkin tak banyak mengaji, tak banyak bersedekah sangat, kita boleh bagi di mereka tambah lagi pahala-pahala tersebut. Itu nombor 3. Nombor 4,
jangan lupa tunaikan wasiat tuan-tuan dan puan-puan. Mak abah ni waktu mereka sebelum meninggal mungkin ada wasiat-wasiat tertentu yang mereka sampaikan kepada kita. Cuba cek baliklah. Kalau dah settle, alhamdulillah. Mana tahu kalau ada yang belum settle, pelan-pelan kita pakat adik-beradik settlekan ya. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, tolong selesaikan hutang mak abah. Selesaikan hutang arwah mak abah kalau ada. Kalau ada. Ya, dan hutang ni dia bukan melibatkan hutang RM1 saja. Hutang amal ibadah pun ada. Hutang puasa ya, ada nazar ke, kita cuba settlekan mana yang tak sempat mak abah buat. Ya. Kemudian kita boleh buatkan haji kalau mak abah tu dulu tak sempat nak pergi haji. Kita boleh buatkan, kita panggil apa? Haji badal. Badal haji lah ya. Boleh, kita boleh buatkan ya. Banyak sekarang perkhidmatan tersebut. Cuma sekarang ni COVID ni wallahu alam saya tak tahu lah tuan-tuan puan ada ke tidak lagi ya. Tak tahu on ke tidak. Kita doa sama-sama tahun depan insya-Allah ada ya. Dan kemudiannya kata Rasulullah SAW, bila mak abah ni dah meninggal, kita ni selaku nak menjadi anak yang berbakti jangan lupa untuk ziarah kawan-kawan mak abah. Ziarah kawan-kawan dia. Nak menunjukkan kita masih lagi prihatin, concern dan sebagainya. Ini antara perkara yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam rangka kita masih ada lagi cara untuk berbakti kepada ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itu satu ulasan dan penerangan daripada Ustaz yang cukup baik berkaitan dengan di antara perkara yang kita boleh lakukan untuk kita memohon keampunan daripada ibu ayah kita yang sudah meninggal dunia. Terdapat 6 yang dikongsikan Ustaz. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang mungkin sempat mencatat, bolehlah untuk menulis di ruangan komentar di live Facebook. Mungkin ada yang terlepas untuk mencatat. Jadi bolehlah untuk mereka mengambil input daripada apa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, iaitu Mak Etun. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah bersama kurnia lain. Amin Rabbal Alamin. Surah Al-Ahqaf ayat 18. Soalan saya, bagaimanakah orang-orang yang telah dikenakan azab bersama-sama umat-umat dahulu sebelum mereka daripada golongan jin dan manusia? Kenapa dikatakan akan rugi dan siapakah yang akan rugi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih dari Mak Etun, pokok mangga orang Melakau. Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Mak Etun pokok mangga Melaka. Banyak pokok mangga kat Melaka ni. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-18. Soalan Mak Etun ni tanya tentang orang yang dikenakan azab ya, apa kerugian mereka? Mereka dapat azab apa? Baik. Kita tengoklah dulu ayat 18. Ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Ini sebenarnya cerita dia sambungan ayat 17 tadi. Ayat 17 cerita tentang anak deraka. Yang jenis mak abah pada waktu tersebut dah ajak buat baik, jadi anak soleh, ajak beriman, tapi dia tengking-tengking, dia hedik-hedik, dia peli-peli, dia tak nak ikut. So, anak-anak macam ni kalau tak sempat bertaubat, apa jadi pada mereka? Allah SWT bagi jawapan kat sini. Mereka ni, haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Akan tetaplah ketetapan yang kami akan berikan kepada mereka, ketetapan yang sama diberikan kepada orang yang terdahulu. Maksudnya apa? Orang-orang dulu yang jenis bila Nabi dah datang, sampaikan dakwah, mereka tolak ajaran Nabi-Nabi tersebut. Ya, orang tersebut Allah SWT binasakan hidup mereka dunia dan akhirat, dan di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah SWT bagi kaitan dekat sini, orang yang derhaka kepada mak bapak yang jenis tak nak berdegil buat baik ni pun sama balasan dia. Sama balasan dia. Duduk satu grup dalam kumpulan orang yang degil-degil zaman Nabi yang sebelum ni pun dalam neraka, sama duduk dekat situ. Tu yang saya kata tadi, tuan-tuan dan puan ya, mak bapak ni kena jaga sungguh-sungguh. Mereka pegang lesen besar. Ya, mereka pegang lesen besar. Mana taknya mereka daripada kecil jaga kita. Daripada kita lembik tak boleh buat apa-apa, nak tukar baju, nak makan tak pandai. Ya, depa lah yang sanggup usah payah untuk kita jaga dengan penuh kasih sayang pula tu. Tak berkira langsung dengan kita. Tiba-tiba kita dah besar, dah ada duit, dah ada kereta, dah ada gaji bagus. Oi, kita nak show off dengan mereka. Tak patut tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak patut sangat, sebab tu Allah SWT murka. Dan Tuhan kata dekat sini innahum kanu khasirin. Mereka ni sangat-sangat rugi. Mana tak rugi dah tuan-tuan dan puan masuk neraka. Itulah kerugian paling besar. Ya, keuntungan paling besar dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan ya, masuk syurga.
Kita kena nampak macam tu. Allah SWT bila cerita dalam Al-Quran, dia cerita tentang kehidupan, maknanya kita hidup, dia bukan cerita limit dekat dunia ya. Tak. Dia cerita panjang. Dia cerita sampai kehidupan yang tak ada expiry date tu, iaitu hari kiamat. So hari kiamat tu dia ada dua station, dia syurga ataupun neraka. Orang baik jenis jaga mak bapak masuk syurga. Mana yang jenis ketekak ni, yang jenis degil ni, yang jenis sombong dengan mak abah, masuk ke neraka. Rugi tuan-tuan dan puan, rugi. Kita pegang, kita percaya ayat-ayat macam ni. Mana yang ada problem, ada isu tu pelan-pelan lah, call kejap lagi mak abah. Call kejap lagi mak abah tuan-tuan dan puan. Tanya khabar pelan-pelan ya. Ujung bulan ni sekarang PKP ni dah boleh mengentas dah. Dah boleh mengentas. Baliklah tuan-tuan dan puan ya. Bawa pergi belanja makan ke apa ke, gembirakan mereka. Rasulullah SAW kata kita kalau gembira bagi senyuman kepada mak bapak, pahala ada tuan-tuan dan puan. Masya-Allah tabarakallah sangat besar. Benda kecil mudah nak buat ya. Mudah nak buat insya-Allah. Kita pujuk-pujuk hati kalau kita ada isu. Saya tak kata semua orang ada isu ya. Mana yang ada isu, tapi saya yakin anda yang jenis menonton rancangan Tanya Ustaz ni semua jenis baik-baik kan. Jenis ngam-ngam dengan mak abah. Insya-Allah tak ada masalah. Kita tambahkan lagi lah kemesraannya, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sebenarnya tanggungjawab sebagai anak itu sebenarnya tidak terhenti. Walaupun kita sudah berkahwin, kita masih lagi tidak terhenti tanggungjawab kita untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita. Jadi, pastikanlah sekiranya kita sudah lama tidak berhubung dengan ibu ayah kita, ambil masa ini untuk ataupun selepas saja rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini, yang masih lagi ada ibu ayah, hubungilah mereka kerana mereka pasti sedang merindui untuk mendengar suara kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik ke persoalan berikutnya juga berkaitan dengan ayat yang ke-18 daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-18, adakah tentang orang-orang yang derhaka bersama golongan jin dan manusia seperti umat-umat terdahulu sebelum mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan tidak percaya kepada hari perhitungan? Adakah mereka akan mendapat azab seperti kaum Ad dalam peristiwa Nabi Hud dan kaum Nabi Nuh yang menentang dakwah yang dibawanya? Dan soalan keduanya, sesungguhnya mereka menjadi orang yang rugi. Apakah kerugian yang Allah maksudkan pada ayat ini bagi orang-orang yang dahaka dan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Rasanya soalan yang kedua tu sudah pun Ustaz jawab sebentar tadi. Jadi Ustaz, balik dengan soalan yang pertama Ustaz. Apakah bentuk-bentuk ataupun adakah disebabkan mereka tidak mempercayai pada hari perhitungan, disebabkan itu mereka diazab Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Soalan ini sebenarnya tadi saya dah jawab waktu saya mentafsirkan ayat yang ke-18. Iaitu orang yang derhaka kepada mak bapak, mereka dapat neraka. Orang yang dulu menolak ajaran dakwah, mereka pun dapat neraka. Sama. Apa yang mereka rugi, mereka tak dapat masuk syurga. Itu kerugian paling besar. Wallahu a'lam. Dah jawab tadi ya, tuan-tuan dan puan. Gitu. Insya-Allah. Jadi sudah pun dijawabkan oleh yang beragam Ustaz sebentar tadi berkaitan dengan ciri-ciri ataupun disebabkan apa yang dimaksudkan dengan kerugian tersebut. Jadi Ustaz, sedikit persoalan Ustaz. Sebenarnya sebagai seorang anak ni Ustaz, apakah sebenarnya di antara kewajipan sebagai seorang anak ni terhadap ibu ayahnya Ustaz? Kewajipan. Apa kewajipan kita? Ini soalan pun bagus ni kita kupas ya. Apa kewajipan kita bila kita dah besar sekarang ni ya kepada mak bapak ya? Kewajipan dia tuan-tuan dan puan-puan, pertama kena take care mak bapak. Kena take care mak bapak sebab begini, mak bapak tu dia dah tua tuan-tuan dan puan-puan. Dah tua. Dulu waktu mereka muda, kita pula lemah. Kita kecil, baby. Mereka take care kita betul-betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Take care betul-betul. Take care dengan hati, dengan perasaan. Mereka tak berkira. Waktu tu, kita ada marah dia. Ada. Tapi kita tak ingat sebab waktu tu kita kecil. Saya ada anak 2 tahun tuan-tuan dan puan. Baru 2 tahun umur kan. Dia selalu marah saya. Kadang-kadang kita usik-usik dia sikit. Dia marah, dia tinggi suara. Tapi kita tak terasa. Kita tak terasa kan. Ni yang saya kata, mak bapak ni dia tak kisah pun waktu tersebut. Kan? So sekarang ni bila kita dah besar, kita pula ada kudrat yang bagus. Mak bapak ni pula dah mula lemah. Dekat kampung tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena take care mereka. Sentiasa balik kampung ziarah. Kalau tak sempat ziarah tu tanya khabar. Sekarang ni semua dah boleh buat live Zoom apa semua. Gunalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Tak ada masalah, itu yang pertama. Ya, selalu hubungi, selalu menziarahi mereka, balik kampung dan sebagainya. Kalau mak bapak sakit tuan-tuan dan puan-puan, kita take care mereka. Sekarang ni kita semua dah ada duit, betul tak tuan-tuan dan puan?
Mak bapak sakit, kita take care mereka. Ada yang bagi jenis bagus tu, mak bapak tu dia bagi, dia buatkan, dia bayarkan medical card dan sebagainya lah. Ramai anak-anak yang buat macam tu. Alhamdulillah ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, mak bapak ni pun kadang-kadang bila dah tak bekerja ni, kadang-kadang ada waktu putus duit juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Pandai-pandailah kita jaga makan minum mereka, bagilah ulur sikit tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudiannya jangan lupa untuk menghormati, memuliakan mereka. Bapak bersama adik-beradik ni tuan-tuan dan puan, cerita benda baik-baik tentang mak abah. Cerita benda baik-baik tentang mak abah. Kemudian bila bercakap tu kena cakap dengan lembut dan sopan santun. Cakap dalam keadaan hormat tuan-tuan dan puan. Cakap dalam keadaan hormat. Dan kemudian jangan lupa buatkan mereka tersenyum, bawa pergi jalan-jalan tuan-tuan dan puan. Bawa pergi jalan-jalan ya. Dan satu lagi lah, kadang-kadang kita ada tinggalkan cucu anak-anak kita kepada mak abah ya. Jangan kita fikir mereka ni jadi maid. Jaga anak cucu kita. Jangan tuan-tuan dan puan. Mereka tu badan dah lemah dah tu ya. Kalau nak letakkan cucu, pastikan ya makan minum cucu tuan-tuan dan puan. Kalau mak bapak tak sempat nak buat, pastikan orang lain yang buatkan tuan-tuan dan puan. Benda ni bukan senang, tapi sekarang ni ada ramai mak bapak kadang mak bapak disusahkan dengan perkara tersebut. Kita tak perasan. Mak bapak ni jenis tak nak cakap tuan-tuan dan puan. Ni saya terpaksa cakap ya, saya terpaksa cakap nak bagi kita sedar. Nak bagi kita sedar. Jangan buat mak bapak tu macam maid. Tu perkataan dia. Minta maaf kalau siapa yang tak bersetuju. Ya? Tapi nanti kita dah tua, badan dah lemah, waktu tu kita tahu. Mak bapak ni suka cucu-cucu. Tapi kita kena faham dalam masa yang sama, mereka pun perlu waktu sendiri, mereka pun badan dah mula lemah. Kalau seorang dua cucu ni okey, kalau 7-8 orang tu pening kepala tuan-tuan dan puan. Ya, kita kena fikir perkara tersebut. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itulah di antara beberapa, sebenarnya banyak Ustaz kongsikan kepada kita berkaitan dengan cara-cara ataupun ciri-ciri ataupun di antara kewajipan kita sebagai seorang anak kepada ibu ayah kita. Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan tips ataupun perkongsian pada yang bagi Ustaz tadi akan mengeluarkan kita daripada kategori anak-anak yang derhaka kepada ibu ayah, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan dapatkan kupasannya ataupun kupasan pada jawapannya kepada persoalannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Dan rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, bertemu sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Makan ulam dicicah belacan, belacan ditumbuk bersama lada. Andai di hati ada persoalan, tanyalah Ustaz, ada jawapannya. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini, kembali kita bergabung menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini, membincangkan topik yang bagi kita cukup menarik, surah Al-Ahqaf daripada ayat 17 hingga ke ayat 20. Banyak intipati dan juga intisari yang terdapat di dalam ayat 17 hingga 20, walaupun hanya 4 ayat, namun sepanjang perbahasan kita setakat sekarang ini di dalam 2 ayat pertama, itu ayat 17 dan 18, sudah pun banyak input-input yang menarik yang kita boleh jadikan sebagai pedoman kehidupan kita di dalam meneruskan dan juga menjalani kehidupan seharian kita. InsyaAllah kepada kita yang masih lagi sudah lama tidak berhubung dengan ibu ayah kita, ambil peluang ini untuk kita selepas ini cepat-cepatlah untuk berhubung dengan mereka selagi mereka masih lagi bernyawa dan diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen pada saat ini. Dan insya-Allah kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini menerusi ayat yang ke-19 daripada surah Al-Ahqaf. Jadi Ustaz, boleh Ustaz serangkan kepada kami di antara apakah input-input ataupun intisari yang terdapat di dalam ayat yang ke-19 ini Ustaz? Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi perbincangan kita ayat yang ke-19. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Allah SWT bagi tahu nanti pada hari kiamat setiap orang Allah SWT akan layan dalam keadaan fair and square. Ya, fair and square ni maksudnya layan dengan adil tuan-tuan dan puan-puan. Setiap orang akan mendapat darajat
Ya, darajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan waktu mereka hidup. Bagi orang mukmin, bagi orang kafir, mereka akan dapat balasan. Dan balasan itu dia ikut dia punya tingkatan. Apa maksudnya? Begini, hari kiamat nanti, ya, station last dia ada dua je, tuan-tuan dan puan, tak syurga neraka. Orang yang baik-baik, ya, orang mukmin baik-baik ikut perintah Allah, ya, doa sama-sama macam tuan-tuan dan puan, macam kita semua ni, amin ya rabbal alamin, insya-Allah masuk syurga. Mana orang yang degil-degil ni nanti masuk neraka, ya. Dan syurga dan neraka ni dia rupanya tuan-tuan dan puan, dia ada darjat, dia ada tahap, dia ada tingkatan. Ya. So nanti bila Allah SWT bagi kebenaran, masuklah wahai Ashraf, wahai Luqman, ya, wahai Nisa, wahai Haji Ali dan sebagainya ke dalam syurga aku. Malaikat pun bawa kita masuk syurga. Tapi syurga tu dia ada tingkatan. Tak tentu lagi kita ni terus melompat masuk yang kat paling tinggi tu. Dah, tak tentu. Silap kat bawah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun dah nikmat dah. Cuma Allah SWT kata setiap syurga tu dia punya nikmat berbeza-beza. Ini kalau kita baca ayat Quran banyak cerita macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba baca surah Ar-Rahman sebagai contoh, ada dia beritahu dekat situ. Wa min dunihima jannatan, ya. Berbeza dengan antara satu sama lain. Dalam Al-Quran pun ada cerita yang syurga ini dia ada 7 tingkatan, ya. Minta maaf, ada 8 tingkatan. Demikian juga neraka. Neraka pun ada berbeza-beza. Panas dia lain, seksa dia lain, orang yang masuk dia pun berbeza-beza, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada ulama kata syurga ada 8 tingkat, neraka ada 7. Ada juga ulama kata 8, ya. Itu pandangan ulama. Yang penting dia ada berbeza-beza. Cuma Allah SWT kata waliwafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Kami akan sentiasa sempurnakan semua amalan mereka. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Dan kami tak akan zalimi orang pada waktu tersebut. Apa maksud Allah SWT tak zalim orang? Maksudnya ialah nanti hari kiamat di syurga, kita tak akan jumpa, tuan-tuan dan puan, orang yang dulu jahat ketekak ni. Dia ni degil, tiba-tiba muka ada kat syurga. Tak jumpa. Takkan jumpa. Tak akan jumpa. Macam mana hampa boleh masuk dalam syurga ni? Dulu pembunuh apa semua ni teruk ni kan. Tadi aku kautim dengan malaikat. Dia tak ada, tuan-tuan dan puan, kautim tak ada. Ya. Kita kat sini boleh kautim pusing-pusing lagi kan. Sana tak dapat, tuan-tuan dan puan, ya. Demikian juga dalam neraka nanti, kita takkan jumpa orang yang cukup baik, cukup soleh, tiba-tiba masuk neraka. Kita takkan jumpa. Sebab Allah SWT kata, cara kami judge manusia sangat-sangat adil. Sangat-sangat adil. Semua ada rekod. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan tengok rancangan Ustaz, ada rekod dia tau. Siap ada tarikh pukul berapa, tengok sampai pukul berapa sampai pukul berapa, apa catatan kita buat, bila kita terlelap, kalau terlelap kan. Bila pergi minum air, pergi tandas kejap. Semua ada, tuan-tuan dan puan-puan. Semua ada. Dan Allah SWT bagi balasan based on apa yang kita buat nanti. Wallahu alam. Allahu Akbar. Jadi itulah di antara yang Ustaz terangkan kepada kita. Sebenarnya syurga dan juga neraka ni ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada dimasukkan ke dalam neraka dan Allah berikan dan ganjarkan kepada kita nikmat untuk berada di syurganya. Sebab itulah tempat ataupun destinasi terakhir yang sudah semestinya menjadi idaman kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu di dalam taman syurga ini menjadi platform awal ataupun platform pemula kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak terus Ustaz nak raikan soalan berkaitan dengan ayat yang ke-19 ni daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang ke-19. Bagaimanakah bentuk peringkat balasan yang dinyatakan pada ayat 19 itu bagi manusia dan puak jin yang berbuat baik dan berbuat kejahatan? Dan soalan keduanya, apakah yang dapat membezakan antara manusia dan puak jin ini? Atau apakah sifat manusia dan puak jin ini mempunyai persamaan? Mohon perkongsian Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, satu soalan tambahan Ustaz. Berkaitan dengan jin ni, adakah jin Islam? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Ya, saya jawab dulu soalan Puan Sahziatul Siddiq. Ada 2 soalan, tambah soalan Luqman 3. Tak apalah, kita sembang pagi-pagi ni pelan-pelan, ya. Soalan pertama, apa bentuk peringkat balasan yang dinyatakan pada ayat 19? Kita masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata sebentar tadi, syurga ni ada beza tingkatan dia. Ya, dia ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ni kefahaman bagi mudah ni, ya. Ada setiap tingkatan tu
cara layanan nikmat berbeza-beza. Kalau nak mudah cerita, ni mudah cerita lah, nak bagi mudah faham. Mungkin tingkat 1 masuk syurga tapi kemah je. Duduk kemah je. Macam tu lah ya. Tingkat 2 dapatlah rumah teres. Okey lah kan. 3 bilik kan. Masuk tingkat 3 dapatlah rumah rumah teres tapi 2 tingkat. Lepas tu dapatlah semidi, banglo dan sebagainya. Nak bagi kefahaman. Mana yang tingkat-tingkat bawah dapat apartmen biasalah, yang kat atas tu dapatlah penthouse, banglo dan sebagainya. Saya nak bagi kefahaman ya, nak bagi kefahaman. Betul kan nanti ada dekat syurga tu kemah, rumah bertingkat ni Ustaz? Ada. Saya bukan cakap kosong tuan-tuan dan puan-puan. Apa saya cakap ni ada hadis cakap. Apa yang saya cakap ni ada ayat Al-Quran cakap. Ada orang dapat bilik pun ada. Ada. Minal jannati ghurafa. Ada. Ada hadis. Bilik je. Ada Rasulullah hadis, Rasulullah cukup panjang. Rasulullah kata nanti ada orang masuk syurga dapat kemah. Waktu tu mungkin kita sedih, duduk kemah kecil sangat. Rasul kata kemah tu dibuat daripada belian, daripada permata. Kemah baru. Tu saya kata tadi tuan-tuan puan, jangan sedih dulu. Syurga ni nikmat dia lain macam. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kata Rasulullah SAW. Nikmat kat syurga ni jangan kita imagine macam sekarang lah ni kan. Ini satu bentuk nikmat yang Allah SWT tak pernah reveal kat dunia ni. Ini baru dunia ni teaser. Kita dah nampak bangunan cukup cantik dekat Putrajaya sebagai contoh. Kita pun bayang, woi ini tak ada lagi dah bangunan lain lagi cantik daripada ni. Di syurga lagi dahsyat tuan-tuan dan puan. Sebab Rasul dah bagi hint, mala ainun ra'at. Nikmat di syurga mata tak pernah nampak cantik dia. Wala uzunun sami'at. Kalau dia ada lagu-lagu bunyi-bunyi, dia punya syok tuan-tuan dan puan, tak pernah kita dengar. Kemudian Rasul pun buat conclusion, senang cerita macam ni lah. Kita fikir macam mana, imagine pun dekat dunia lah ni kita cuba lukis bangunan kat syurga, dah cantik dah. Macam mana cantik pun Rasul kata tak pernah kita bayang. Tak pernah kita bayang. Wala khatara ala qalbil bashar. Maksudnya nikmat di syurga cantik dia, jenis tahap kita tak pernah imagine pun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Itu tahap di syurga. Tapi dia ada tingkatan. Dia ada tingkatan. Demikian juga neraka. Neraka pun ada tingkatan. Mana yang paling azab neraka paling ringan tuan-tuan dan puan-puan? Kita pakai selipar neraka, pakai selipar, dia punya panas tu kepala kita menggelegak. Rasa siapa boleh tahan. Kalau tadi kan kita cerita jenis dengan mak bapak kita tak boleh nak lawan, tapi kita rasa nak lawan juga, cuba try. Rasa boleh tahan tak pakai selipar tu kepala menegak? Kalau rasa boleh tahan, silakan. Ya? Kalau rasa boleh tahan, ya, silakan. Kita tahu kita tak boleh tahan, ambil lighter pun letak dekat tangan 5 saat tak tahan dah. That's why Tuhan kata hampa bukan kuat sangat, ya. Kita bukan kuat sangat. Kita ni tak ada cara dah dengan Tuhan. Kecuali apa tuan-tuan dan puan-puan? Kecuali kita surrender 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud surrender itulah yang kita panggil sebagai Islam. Islam ni maksudnya kita serah diri. Serah diri kepada semua ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita. So itu jawapan dia. Itu Ustaz, soalan yang kedua tu Ustaz, apakah yang bezakan antara manusia dan puak jin ni? Lupa pula kan. Dah syok dah tadi kan. Apa beza manusia dengan jin? Manusia dengan jin ni tuan-tuan dan puan, yang pertama persamaan dia makhluk. Dia makhluk Allah. Itu yang pertama. Tapi dia ada beza. Manusia makhluk zahir ya. Makhluk zahir macam saya lah dengan Luqman ni, saya nampak. Ya, jin makhluk halus. Dia ada tapi kita tak nampak. Tapi dia ada. Kalau kita belajar jin punya alam secara detail, dia lebih kurang macam kita ya. Dia ada rules dia tuan-tuan dan puan-puan. Depa baca Quran, jangan main-main. Jin rajin mengaji Quran ya. Jin ni ada juga jin kafir, ada jin Islam, ada. Jin ni juga dia ada peraturan. Depa pun tuan-tuan dan puan-puan kalau dah duduk kat satu tempat, depa kalau nak pergi, contohnya lah jin kita tahu makhluk halus duduk kat Malaysia. Dia tak boleh nak sewenang-wenangnya terbang pergi ke mana, India ke China ke ya. Tak, dia pun ada pasport dia tau. Masya-Allah. Ni saya nak bagi analogi lah ya. Maknanya mereka pun ada peraturan mereka tersendiri, cuma kita tak adalah dapat masuk ke dalam alam tersebut sebab Allah SWT dah hadkan. Kita alam kita, depa alam depa. Tapi nanti hari kiamat disebabkan mereka kedua-duanya diberikan taklif.
Taklif ni maksudnya tanggungjawab. Kita ni ada tanggungjawab, kita kena semayang, puasa, zakat, haji. Jin pun ada juga tanggungjawabnya yang tersendiri. Dua-duanya nanti akan ditanya. Bila kedua-duanya ditanya pada hari kiamat, kedua-duanya akan dibalas sama ada syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan kita masuklah ke dalam syurga Allah SWT dalam keadaan yang mudah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, satu kita tambah Ustaz berkaitan dengan jin Islam Ustaz. Adakah sebenarnya Nabi dahulu dia pernah berdakwah kepada jin, bukan hanya kepada manusia? Kita tahu Nabi diutuskan bukan hanya untuk manusia tapi bahkan juga untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Adakah Nabi pernah sendiri berdakwah kepada jin Islam? Tadi kita cerita jin Islam ada kan? Betul kan? Nabi pernah berdakwah tak? Ya, benar. Nabi pernah berdakwah. That's why dalam Quran ada surah jin. Kalau jin ni tak ada, dia tak cerita. Ada, tuan-tuan dan puan-puan, baca surah jin lepas ni. Baca surah jin, ada cerita bagaimana Nabi pernah berdakwah dengan kumpulan jin. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman, ada juga cerita hadis di mana Nabi kata, aku berdakwah, aku cerita sembang surah Ar-Rahman ni kepada jin. Jin punya respon lagi baik daripada hampa. Lagi baik daripada respon manusia. Jin dulu bila cerita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia bagi respon wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Lebih kurang macam itulah. Dia balas balik, dia kata kami memang nak cukur nikmat. Tapi bila Rasul cerita ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cerita kat manusia waktu tu buat dak. Dan Rasul pun kata, dulu aku cerita dekat jin bagi respon bagus. Makna ni jenis anak buih buat catatan dah ni. Tapi ada setengah buat manusia jenis dengar cikgu tapi dia makin lama makin mengantuk. Ya. Maknanya bukti tu, ini cerita tu tadi, hadis tu ada tuan-tuan dan puan ya. Menjadi bukti yang Rasul SAW pernah berdakwah kepada kumpulan jin. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi wama khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kita rasakan bahawa bukan hanya kita saja dekat dunia ini yang Islam sebenarnya, sedangkan ada juga jin Islam. Dan lebih memalukan kepada kita apabila seperti mana yang diterangkan oleh yang bagi ustaz tadi berkaitan dengan bagaimana respon jin terhadap dakwah Nabi itu lebih baik daripada kita. Allahu Akbar. Amat menjadikan satu pembangkas-bangkas kita untuk lebih beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan juga tadi ustaz juga terangkan kepada kita bahawa sebenarnya kita ni tak kuat. Kita tak kuat mana? 5 saat lighter dibakar dengan 5 saat jari kita pun tidak mampu untuk kita tahan. Jadi mengapa lagi kita perlu bersombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah terima kasih ustaz di atas penerangan sebentar tadi, di atas jawapan-jawapan yang cukup menarik. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya dari Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya apa yang dilakukan semasa di dunia akan mendapat ganjaran di akhirat nanti, dan setiap keburukan yang dilakukan akan mendapat balasan jua di akhirat nanti. Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz. Silakan. Puan Melu Ismail bertanya tentang Allah SWT dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 19, ingatkan kita bahawa apa yang kita buat ini semuanya akan dipersoal kembali. Allah SWT bagi kita masa, tuan-tuan dan puan-puan. Umur ni sebenarnya masa. Allah SWT ya, dia bagi kita free, tapi nanti dia tanya kita balik. Hampa buat apa dengan masa tersebut? That's why ada surah yang kita panggil surah Wal-As. Demi masa. Innal insana lafi khus. Manusia ni satu nikmat yang kita panggil. Ni cerita tentang nikmat. Allah SWT tanya ke tidak balik nanti nikmat tersebut. Ya, Allah tanya. Allah tanya ya. Dan Allah SWT kata nanti manusia bila kami tanya nanti dia orang memang susah nak jawab. Innal insana lafi khus. Ramai yang berada dalam keadaan kerugian. Maknanya masa yang ada mereka persia-siakan buat benda lara banyak. Buat benda sia-sia. Dia kadang-kadang kita ni yang jenis baik-baik ni dah tak buat maksiat dah, kan? Contohlah kita kalau buka, ni bagi contohlah tuan-tuan puan, buka internet kan. Kita tak adalah scroll benda yang merapu tu, ya, yang betul-betul maksiat tu kita tak scroll laman-laman web yang teruk-teruk tu. Tapi kita banyak scroll kosong. Ini lara sebenarnya. Yang tak ada bagi manfaat, yang tak banyak bawa mudarat kepada kita, tapi kita scroll just nak syok. Benda ni Allah tanya. Allah kata tadi hampa scroll 2 jam benda ni just nak orang cakap killing time macam tu ya. Ya, nanti kami tanya. Kan lebih baik 2 jam tu pergi mengaji kan lebih bagus. Allah tanya nanti tuan-tuan dan puan-puan.
Dan that's why ayat-ayat yang kita baru baca macam ayat 19 ni tadi, ayat nak ingatkan kita, semua nikmat ni dia ada tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni kalau kita faham betul-betul, dia akan ubah semua kehidupan kita. Semua kehidupan kita, kita take it seriously. Itu perkataan dia. Tak adalah hidup serius langsung tak nak senyum. Tak. Kita take it seriously sebab kita tahu nanti Allah tanya. Allah tanya. Macam kita jawab dululah tuan-tuan dan puan, jawab periksa. Soalan ada 50. Soalan ada 50. Orang yang nak dapat markah tinggi ni tuan-tuan dan puan, setiap soalan tu dia take it seriously. Dia jawab betul-betul, dia double check, dia triple check. Sebab fokus dia nak dapatkan A, nanti mudah masuk universiti. Dia tak adalah kata ni soalan ni jawab dululah, main-main dululah, lepas tu ambil dadu lah baling, tak apa. Dia tak buat macam tu tuan-tuan dan puan, sebab dia tahu semua ni ada konsekuen dia nanti. Dan sama juga dengan hidup kita. Kita sekarang berada dalam dewan peperiksaan yang sangat besar, sangat panjang. Nama dewan peperiksaan tersebut ialah Dewan Peperiksaan Universiti Kehidupan. Waktu kita hidup ni Allah SWT memang bagi tahu awal ya dalam Al-Quran. Surah Al-Mulk ayat nombor 2 Allah SWT kata ya, kami bagi kamu peluang hidup liyabluwakum. Kami nak uji kamu. Kami nak uji. Ujian ni dalam bahasa kita exam. Exam tuan-tuan dan puan. Orang kita sekarang ni bila kita dapat nikmat kita gembira, bila kita dapat ujian kita tak suka kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, semua ni ujian. Sihat ujian, sakit ujian. Senang ujian, susah ujian. Banyak duit pun ujian. Tak ada duit pun ujian. Cara kita menangani kesemua ini, sama ada waktu senang kita bersyukur ataupun tidak, waktu susah kita bersabar ataupun tidak, itulah sebenarnya panduan yang Allah SWT bagi menangani kesemua ini dengan sikap yang betul, mencari redha Allah SWT. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mendapatkan pahala itu amat mudah. Jadi mengapa acap kali kita masih memilih untuk mendapatkan dosa. Jadi insya-Allah sidang putus sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian jawapan tersebut mengeluarkan kita dari kekeliruan dan menjawab persoalan yang telah diajukan sebentar tadi. Jadi insya-Allah sidang putus sekalian, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan kita di TV3. Jadi kita ingin melabuhkan tirai terlebih dahulu. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit menerusi di TV9 dekat di hati. Insya-Allah kita bertemu sebentar saja lagi. Kita berehat sebentar. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar lagi insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bergabung, kembali kita bersatu dan berpadu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Dan alhamdulillah sidang putus sekalian, pada hari ini kita cukup beruntung kerana kita sama-sama dapat membaca Al-Quran dan juga mentadabbur daripada isi kandungan dari surah Al-Ahqaf ayat 17 hingga ayat 20 pada pagi ini bersama dengan seorang penceramah yang hebat, iaitu yang berbahagia Ustaz Ashraf Ayub kita. Yang alhamdulillah sepanjang kita bersiaran 1 jam 30 minit sebentar tadi, sudah pun banyak input-input yang kita dapat. Dan sedikit peringatan buat kita bersama kepada sidang putus sekalian yang mana tidak ada sebarang keperluan untuk berada di luar rumah. Jom sama-sama kita menyeru sahutan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sentiasa kekal di dalam rumah. Dan kepada yang mungkin ada keperluan, ada kepentingan untuk berada di luar, pastikan terus patuhi SOP yang telah pun digariskan. Pastikan bila mana kita berada di tempat sesak, pastikan kita sentiasa memakai pelitup muka. Dan selain itu juga pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan sosial kita 1 meter dengan orang yang lain, dan pastikan kita juga sentiasa menjaga kesihatan dan juga kebersihan diri kita. Pastikan sentiasa kita mencuci tangan kita setelah memegang tempat-tempat yang kita peganglah. Kita tidak tahu, mungkin ada yang membawa virus yang kita tidak ketahui. Jadi pastikan kita bila mana kita mematuhi prosedur operasi standard yang telah digariskan ini, insya-Allah kita mampu untuk mencegah diri kita dan juga ahli keluarga kita dari terkena jangkitan virus COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi kepada sidang penonton, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang putus sekalian, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan ayat terakhir dalam perbincangan diskusi kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-20 surah Al-Ahqaf. Silakan Ustaz. Baik.
Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, kepada rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekarang kita bersiaran di TV9. Tadi kita dekat TV3, ya, dah berhijrah masuk TV9, ya. Cerita benda bagus lagi tuan-tuan dan puan-puan, surah yang sama iaitu surah Al-Ahqaf. Dan kita nak habiskan ayat yang terakhir dalam silibus hari ini, iaitu ayat yang ke-20. Besok kita sambung lagi surah Al-Ahqaf ayat 21 sampai ayat 20-24, rancangan yang sama, TV yang sama. Ustaz dia pun sama. Cuma besok dai yang lain, ya. Kita boleh belajar lagi. Ini yang bagus ya rancangan Tanya Ustaz ni tuan-tuan dan puan. Satu platform kita boleh belajar berterusan, bersilibus. Kalau PK tu banyak cerita, dia ada silibus dia. Kalau kita ikut dah 2-3 tahun dah pandai dah tuan-tuan dan puan agama ni, insya-Allah, ya. Ini platform yang terbaik, jangan lepaskan peluang ni. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Apa maksud dia? Ya, dia cerita tentang begini. Waktu orang-orang kafir, waktu orang yang kufur, yang tak nak dengar cakap Allah SWT, kita kena relate dengan ayat sebelum ni. Apa maksud kufurnya? Maksud kufurnya ialah mereka waktu tu mak bapak ada yang dah beriman kepada Rasul. Kemudiannya mak bapak tadi ajak anak-anak masuklah Islam. Dia kata macam tu. Sembahlah Allah. Kita samalah geng sekali dengan Rasulullah SAW. Mereka tak nak. Mereka tolak, mereka naik suara, mereka sindir dan sebagainya. So orang-orang macam ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti hari kiamat bila mereka berada depan neraka, waktu tu semua dah takut, muka dah pucat tuan-tuan dan puan. Toreh tak keluar darah dah. Sebab mereka nampak kebenaran. Dulu mereka tak buat percaya, tak percaya neraka. Bila kata nanti hari kiamat, nanti ada neraka, ada syurga, mereka buat main. Mereka cakap, mana hari kiamat tu tak sampai-sampai lagi. Oh, cakap je ni, mulut cakap lepas. Orang dulu tuan-tuan dan puan, dalam Quran banyak cerita. Tapi waktu tu mereka dah tak berani apa dah. Tak berani nak sembang kencang lagi. Sebab apa? Dah nampak. Dah nampak, ya. Dan waktu tu siapa yang sembang kencang? Ada malaikat penjaga neraka yang sembang kencang. Masya-Allah. Waktu tu dia perli balik. Dia perli orang yang jenis dulu hak berani sangat ni, waktu dekat dunia ni dia perli dia. Dia kata apa? Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kan dulu hampa dulu dah duduk hidup elok, berseronok, bersedap-sedap, dah tak peduli dah agama ni, ya. Bila kita minta buat benda baik, semua buat tak tahu, ya. Banyak enjoy diri sendiri. Waktu di hari kiamat, semua enjoy kamu dah habis dah. Ni penamat dia. Kamu tahu tak, semua enjoy kamu tu lead kamu bawa ke mana? Tu depan mata kamu tu ada neraka. Itu kata malaikat. Kemudian malaikat cakap apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Fal yawma tuzzauna azabal hun. Dan pada waktu tersebut, sekarang lah waktu tu malaikat cakap, lah ni sekarang kami kejap lagi celuk kamu ke dalam neraka. Ini dalam neraka kami tak bagi can. Waktu tu kami akan bentak kamu. Kami akan pukul kamu. Kami seret kamu. Kami akan ikat kamu. Ni semua ada dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan. Memang kita dengar, kita takut. Sebenarnya takut tu elok supaya kita jangan buat perangai macam ni lah. Apa sebab perangai macam ni, apa sebab orang-orang ni boleh masuk dalam neraka yang cukup teruk ni? Mereka buat 3 perkara tuan-tuan dan puan. Ayat ni dia beritahu asbab orang masuk neraka. Benda ni penting tuan-tuan dan puan. Kalau kita fikir, ni kalau saya meninggal besok ni, saya ni Allah SWT layan ke syurga ke neraka? Kalau kita fikir sekarang soalan tersebut, ayat ni bagi jawapan. Sebab kata Allah SWT dalam Quran, semua kami dah bagi tahu. Orang yang jenis masuk syurga, waktu di dunia ni, waktu kita hidup lah tuan-tuan dan puan, dia buat apa tiap-tiap hari? Dia punya kriteria. Dia ada perangai dia. Orang yang masuk neraka, kalau kita fikir nanti Allah masuk ke neraka ke syurga saya ni, kita takut kan? Allah SWT kata, cuba cek Quran. Quran dah bagi tahu. Ni kriteria ahli neraka. Dalam ayat ni dia bagi tahu ada 3. Jom kita tengok. Yang pertamanya, orang yang masuk neraka ni tuan-tuan dan puan, senang ya. Dia ni banyak berenjoy kat dunia. Tu je cerita dia. Dia banyak enjoy, lupa diri. Mungkin kita fikir, Ustaz, kalau kita ni ikut agama, takkan langsung tak boleh enjoy. Takkan langsung tak boleh nak jalan-jalan. Ni PKP dah tak ada ni, takkan tak boleh nak pergi Genting Highland ke Kemenang Highland ke, takkan tak boleh. Boleh. Yang jenis Allah marah ni, enjoy tak ingat dunia.
Jenis macam dulu anak-anak, mak bagi main bola. Tapi mak cakap ada had. Main bola pukul 5.30 sampai pukul 6.30 ya. Boleh main bola, apa masalahnya? Tak ada masalah. Tapi jenis anak yang degil, dia main bola pukul 5.30 sampai pukul 8, tak balik lagi. Masya Allah. Ini yang kita kata enjoy, tak ingat dunia. Nampak? Kena faham betul-betul. Agama Islam bukan satu agama yang kita asyik kena berzikir, duduk, ya tak buat apa-apa, tak jalan ke apa. Tak. Agama Islam ni meraihkan fitrah. Boleh berseronok tapi jangan sampai lupa diri. Itu perkataan dia. Itu yang pertama. So orang yang berseronok je ni hak lupa diri, ada duit banyak tak bersedekah, tak tolong mak bapak, tak tolong orang lain, dia fikir dah ada kereta A, nak beli kereta B, dah ada kereta B, nak beli kereta C. Kenapa dia beli semua kereta ni? Bukan dia bawa pun, dia nak ambil gambar selfie. Masuk dalam media sosial. Jadi nak show off. Benda ni yang Tuhan tegur, tuan-tuan dan puan-puan. Tak semua orang ada perangai ni, tapi ada orang perangai macam tu. Itu yang pertama. Nombor dua ialah bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Dia dulu waktu dia hidup dia sombong. Dia show off, dia belagak. Pertama dia sombong dengan siapa? Dia sombong dengan Allah. Dia sombong dengan Allah. Allah kata ni kami bagi Al-Quran, kami bagi hadis, bacalah. Ya, ikut pelan-pelan. Insya-Allah nanti hidup kamu mudah. Nasihat dah jenis baik dah, dia tak nak ikut. Itu yang kedua, tuan-tuan dan puan. Sombong pada Tuhan, dia abaikan agama. Banyak lagi, ramai lagi anak mungkin tak semayang, lagi mengaji tak pandai, dia buat tak tahu ya. Ada orang jenis macam ni terselit dekat dalam society kita sekarang ni. Tak ramai, tapi ada. Orang macam ni kita sama-sama pakat doa, sama-sama pakat bantu ya tuan-tuan dan puan. Sebab kita nak sama-sama masuk syurga. Kita bantu insya-Allah ya. Tu nombor dua, sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk. Nombor tiga, apa tuan-tuan dan puan? Last sekali tu. Wa bima kuntum tafsukun. Mereka waktu hidup banyak buat perkara fasik. Apa maksud fasik ini? Fasik ni kalau nak bahasa mudahlah, mereka ni orang Islam, tapi cara hidup, lifestyle dia orang ni tak macam orang Islam. Orang Islam ni dia ada lifestyle dia. Pagi sembahyang subuh, lepas tu mengaji, berzikir, cara dia bermuamalah, cara dia berinteraksi pun berbeza ya. Cara dia cari rezeki pun berbeza. Dia ada had dia ada halal, ada haram, ada zakat, ada sedekah. Cara dia didik anak pun ada cara dia lain, tuan-tuan dan puan. Tapi orang fasik, dia tak nak ikut cara yang Allah SWT bagi tahu ni. Dia tak nak ikut. Itu maksudnya fasik. Tapi dia kata ada Islam. Aku Islam lah. Dia kata kan. Tapi dia tak nak ikut. Ini istilah dalam agama, kita panggil apa? Fasik. Senang cerita jenis macam ni lah. Lifestyle, maksiat lifestyle lah. Jenis buat banyak perkara yang menyebabkan Allah murka. Dan Allah SWT kata ini 3 perkara besar yang menjadi penyebab nanti ramai orang masuk neraka. Kita dah tahu, tuan-tuan dan puan, angkat tangan ucap Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Takkan Alhamdulillah nak masuk neraka? Tak. Kita tahu informasi itu awal. Boleh kita ubah diri sama-sama. Ini kebaikan. Mengaji, dapat tahu semua informasi ini awal-awal. Kita boleh align diri kita, ubah mana yang patut, selarikan mana yang dah lurus. Wallahu'alam. InsyaAllah. Jadi, saya teringat dengan satu pepatah Melayu, Ustaz. Mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berkata, yang membawa maksud, kita hidup kat dunia ni, janganlah kita terlalu nak mengejar kesenangan dan juga kenikmatan hingga kita terleka dan terlupa kepada destinasi akhir kita di akhirat kelak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan banyak persoalan diajukan. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kita masih ada lagi persoalan yang belum lagi mendapat dirungkaikan jawapannya. Jadi nak tahu, yang ke mana-mana teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Lu Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, bertemu sebentar sahaja lagi.
Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan surah Al-Ahqaf ayat 17 hingga 20, dan alhamdulillah kita sudah pun memasuki ayat yang terakhir pada pagi ini dalam ayat yang ke-20. Jadi kalau nak tahu kesinambungan daripada ayat ini, boleh untuk saksikan esok hari juga bersama yang berbahagia Ustaz Asraf Ayub. Kita akan membincangkan daripada ayat 21 hingga ke ayat 24. Jadi pastikanlah kita kalau boleh setiap Jumaat dan Sabtu. Walaupun kita tidak lihat setiap hari, tetapi sentiasalah set, orang kata apa, kita appointment setiap hari Jumaat dan Sabtu untuk kita teruskan tadabbur kita dalam menerusi surah yang telah terpilih ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak ketinggalan dalam setiap apa yang kita dapat dalam menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan di dalam baki masa yang ada ini untuk meraikan soalan berikutnya pada sahabat kita daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat tentang kerasnya amaran Allah terhadap golongan kafir yang akan dihumbankan ke neraka, seperti di ayat yang ke-20. Soalan saya, golongan kafir jarang yang membaca tafsiran Al-Quran untuk mengetahui hal sebegini. Adakah amaran tersebut sebenarnya ditujukan khas kepada umat Islam supaya tidak mensyirikkan Allah, atau bagaimana? Terima kasih atas pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Cukup melihat soalan ini? Ya benar. Saya rasanya memang orang kafir tak baca sangat tafsir Al-Quran. Tapi adakah ayat-ayat yang berkenaan dengan penegasan ini adalah untuk kita sebagai orang Islam, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kita ucapkan dahulu kepada Intan Zurina Abdul Razak. Bertanya soalan yang sangat relevan, cerita tentang ayat ni tadi, wa yauma yu'radul ladzina kafaru, akan dihadapkan orang kafir ni, akan menghadap api neraka, ya. Banyak cerita tentang kafir, ya. Baik. Tapi orang kafir tak baca Al-Quran. Betul juga kan? So sebenarnya ayat ni untuk siapa? Betul tak? Gini tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham istilah kafara ni, dia ada dua maksud. Ada dua maksud. Yang pertamanya, bila digunakan istilah kufur ataupun kafara, kafir ni dalam Al-Quran, pertama dia ditujukan khas kepada orang yang memang menolak agama. Orang yang menolak agama, dia tak Islam lah kita panggil. Ini kita fahamlah maksud dia. Yang selalu kita sebut orang kafir itulah. Ya. Satu lagi maksud yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kafir juga, kufur ni tuan-tuan dan puan-puan, dia membawa maksud kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan bila kita sebut kufur nikmat ni, dia kena batang hidung orang Islam. Kena batang hidung Ustaz Asraf. Kena batang hidung semua orang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab semua orang dapat nikmat. Semua orang dapat nikmat. Dan bila semua orang dapat nikmat, tak kira kafir ke Muslim ke tuan-tuan dan puan-puan, ada manusia yang jenis perangai dia kufur nikmat. Maksud kufur nikmat tu dia abuse. Dia salah guna nikmat. Dia tak menghargai nikmat. Dan sekarang bila kita tahu maksud kedua ni kena dekat batang hidung kita, baru kita nampak semua ayat Al-Quran yang cerita kafir ke, yang cerita apa ke, semua tu ada relevan pada kita. Sebagai contoh, pagi ni kita cerita tentang ada orang yang kufur. Kufurnya bagaimana? Dia kufur terhadap nikmat paling besar yang bernama mak dan juga abah. Itu fokus kita pagi ni sebenarnya. Kalau anda tonton daripada pukul 6.30 pagi tadilah. Fokus dia, Allah kata, ni kami bagi kamu nikmat paling besar. Apa nikmat paling besar? Mak dan juga abah. Dan ramai orang kadang-kadang dia abuse nikmat ni. Dia buat tak tahu, dia naik suara, dia tak hormat, dia derhaka dan sebagainya. Orang macam ni, nanti cara kami layan sama macam orang yang kufur tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi kita baru cerita. Dan bila kita nampak macam tu keadaannya, tuan-tuan dan puan, ayat ni kan relevan untuk kita. Walaupun kita orang Islam. Ramai orang Islam ada problem dengan, ada isu dengan mak bapak. Ramai. Waktu tu kita akan nampak ayat-ayat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, tak kira lah dia cerita tentang orang kafir dan sebagainya, perangai itu masih ada. Sebagai contoh yang lain, saya nak bagi contoh. Ada juga saya dalam kuliah tafsir, orang tanya, Ustaz, kenapa dalam Al-Quran banyak cerita Fir'aun? Kan banyak cerita Fir'aun. Cuba tengok, merata. Cerita Nabi Musa, pairing Fir'aun lah. Ya. Kenapa Fir'aun banyak sangat? Kan? Padahal Fir'aun dah lama mati lah. Betul juga kan? Fir'aun dah lama mati. Baik, jawapan dia begini. Al-Quran bagi tahu Fir'aun ni kepada kita,
Sebenarnya Allah SWT bukan nak highlight sangat Firaun tu. Allah SWT nak highlight perangai Firaun. Perangai. Orang dah mati, perangai masih ada. Tu cerita dia. Dan Allah SWT tahu perangai orang yang lupa diri bila dapat kuasa ni ramai. Ramai, termasuk ustaz-ustazah tak kisahlah ya. Dapat kuasa, dia ada tendency to be corrupted. Dia rosak sebab kuasa. That's why Allah SWT ada bagi Firaun. Jenis orang dapat kuasa, dia lupa diri. Ada juga dalam Al-Quran, Allah bagi orang yang dapat kuasa tapi jenis bersyukur. Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Kaya juga, berkuasa juga, jangan main-main ya. Nabi Sulaiman hebat, tapi jenis ingat. Jenis tawaduk. Semut pun dia hormat. Kan ada surah An-Naml, semut pun Nabi Sulaiman hormat. Maknanya ni semua figure-figure ni tuan-tuan dan puan-puan, ataupun cerita kafir ke munafik, fasik dan sebagainya, kita waktu baca Quran kita kena fikir ni semuanya ada relevan kepada diri saya. Ini cara tok guru kami ajar dulu waktu mengaji. Jangan pula kita baca Quran, ni orang kafir, ni saya tak ada kena-mengena. Oh, ni orang fasik, saya tak ada kena. Ya, ni Firaun, ni Abu Lahab, saya tak ada kena-mengena. Silap-silap semua perangai tu kita ada buat tanpa kita sedari. Dan inilah fungsi Al-Quran. Dia bagi tahu kita mana baik, mana buruk, mana betul, mana salah melalui macam-macam cara. Supaya nanti kita boleh apa? Kita boleh fikir satu-satu, kita refresh semula, tajdid iman, kata ulama ya. Semoga dengan semua ini kita dapat Al-Quran bantu kita sentiasa hidup dalam keadaan siratal mustaqim, jalan lurus. Maksudnya bila nak tergolek, baca Al-Quran lurus balik. Nak buat salah, baca Al-Quran lurus balik. InsyaAllah lah, rajin mengaji itu yang kita dapat. Lah nanti biar berhenti dekat stesen yang betul-betul lurus, yang kita sebut sebagai husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi itulah yang dikatakan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi. Jadi sebenarnya salah satu cara ataupun pengertian pada maksud kafir itu juga merujuk kepada orang-orang yang kufur nikmat. Termasuk juga kepada diri kita ni. Mudah-mudahanlah dengan kita menonton rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini merupakan salah satu cara untuk kita menzahirkan rasa syukur kita dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ustaz juga menyentuh tadi berkaitan dengan Firaun, berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Sebenarnya figura-figura yang dalam ayat Quran ini bukanlah untuk meng-highlightkan sangat, tetapi untuk lebih kepada kita mempelajari sifat-sifat yang terdapat terhadap di dalam diri figura-figura tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit lagi Ustaz persoalan Ustaz berkaitan dengan kita ni sebagai orang beriman. Kita kadang-kadang cenderung juga diri kita ni nak merasakan nikmat kesenangan, bersenang-senang di dunia ni Ustaz. Jadi Ustaz nak bertanya lah Ustaz, adakah kita ni sebagai seorang beriman, kita hidup kat dunia ni kena jadi zuhud? Dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud ni sebenarnya Ustaz? Ini soalan penting kot ni. Untuk kita semua Ustaz. Ramai orang tanya kita, dia katanya, kita Ustaz bila hidup beragama ni kita tak boleh ke nak syok-syok Ustaz? Takkan tak boleh nak bersenang lenang sikit kan, tak boleh. Takkan nak hidup ala kadar macam tu je, takkan pergi masjid lepas tu ada duit sedekah ya, takkan macam tu ya. Tak rasa macam melanggar fitrah pula, berlawan sangat dengan fitrah. Sebab manusia ni ada fitrah, dia ada fitrah nak bersenang-senang, dia ada fitrah nak berseronok. Bukan tak ada, ada ya. Baik, apa jawapan dia dalam Islam? Macam mana kefahaman dia? Kefahaman dia begini tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni dia bukan satu agama yang nak mengongkong kita jadi macam tu ya, ada ya. Kalau ada kefahaman tersebut, saya cakap terang itu kefahaman yang kurang tepat. Kurang tepat. Islam sebenarnya dia menghargai fitrah. Fitrah apa? Manusia ada suka pakai baju cantik. Manusia suka pakai benda yang kemas, yang cantik, yang bagus dan sebagainya. Islam menghargai fitrah tersebut. Cuma Islam letakkan dia ada had. Dia ada had. Dia ada limit dia. Ada waktu kita kena tahu yang ni dah tak boleh pergilah lebih daripada limit. Ada waktu kita kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena ada limit? Supaya nanti tak adalah enjoy lama sangat. Dia sama macam masuk sekolah tuan-tuan dan puan. Ni saya bagi jawapan yang mudah kita fahamlah. Masuk sekolah ada waktu kita main bola petang-petang, betul tak? Tapi ada limit. Ada limit. Kalau tak ada limit, macam tu tak belajar tuan-tuan dan puan. Tak ada siapa pun nak masuk sekolah nak belajar admat sebenarnya, tak ada. Dia kalau boleh nak main je, betul tak? Betul tak kan? Tapi inilah tujuan sekolah. Nak bagi kita pandai. Kenalah bagi tahu ni limit, ni waktu belajar, ni waktu mengaji, ni waktu main. Sama. So dalam Islam pun begitu. Dia bagi kita limitation supaya kita tahu nanti dekat mana sampai tahap dia kena tekan butang off. Contoh,
Islam kata, di dunia boleh kita bersenang-senang, tak ada masalah. Tapi dia ada limit. Saya nak bagi contoh, anak lah. Tadi borak dengan Da'i Luqman. Ya? Tak, anak, kita, mak bapak bagi dia main bola. Tapi kita bagi limit, 5.30 sampai pukul 6.30. Cukup lah. Dah enjoy dah tu. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi ada setengah anak yang jenis degil ni, dia main pukul 5.30, pukul 8 tak balik rumah lagi. Ini yang Islam tak nak. Sebab macam ni nanti dia susah masa depan dia. Tuhan ni care masa depan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada bagi kita timetable, schedule, semua cantik, semua lengkap. Ikut cantik-cantik timetable, bangun pukul apa, lepas tu buat apa, dapat duit, boleh enjoy. Untuk Tuhan tu, Tuhan minta 2.5%, ni bukan banyak pun. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang lain tu hampa nak beli jam ke apa ke boleh. Tak ada masalah. Inilah keunikan dan kecantikan agama. Menghargai fitrah, dalam masa yang sama, dia memberikan kita satu bentuk kehidupan yang sangat-sangat teratur, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia kita dapat hasanah, akhirat dapat hasanah. Kalau kita ikut betul-betul yakin dengan perkara tersebut, kita tahu ini perkara paling untung yang kita buat. Untung apa? Hidup berpandukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah dunia kita dapat kebaikan, akhirat juga kita dapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan pada episod kali ini. Mohon sedikit bacaan doa agar Allah merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak sebab anda sudi bersama kita lama dalam taman syurga. Tapi kita tak rasa boring kan? Masuk syurga takkan rasa boring. Ya? Kita tak rasa pun boring. Ya? Kita rasa nak belajar lagi. Jadi bagi anda yang memang ada hati kemahuan ni, dah suka agama, ini nikmat ya tuan-tuan dan puan-puan. Besok kita jumpa lagi, kita sambung ayat 21 sampai ayat 24 surah Al-Ahqaf. Dan kita tutup majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita berdoa, kita minta Allah SWT rahmati kita dengan Al-Quran, sayang kita dengan Al-Quran, bagi kita syafaat Al-Quran. Allah ampunkan dosa kita di atas sebab kita rajin mengaji, dan Allah kumpulkan kita di dalam kalangan orang-orang yang beriman insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mari kita sama-sama angkat tadah tangan sama-sama, mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al jannah bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz di atas doa tadi. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan juga bersama dengan Ustaz Ashraf Ayyub esok hari untuk kesinambungan daripada topik yang kita bincangkan pada hari ini, surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga ayat 24. Insya-Allah saya Luqman mohon mundur diri, mohon maaf di atas salah silap. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.